Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 3 Tamadun Awal Asia Tenggara. Di bawah tajuk kecilnya Kerajaan Agraria. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Dalam kerajaan agraria kita akan pelajari 3 perkara. Yang pertama, maksud kerajaan agraria. Yang kedua, ciri-ciri kerajaan agraria. Dan yang ketiga, faktor kemajuan kerajaan angkor dalam bidang pertanian. Okey, kita lihat satu persatu. Mula-mula, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan agraria? Kerajaan agraria adalah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan, pungut hasil hutan dan juga pungut hasil sungai. Dia punya formula untuk maksud petani tak nak pulut. Petani merujuk pada petani juga, tak nak merujuk pada ternak. Ternak ada dua sebutan, ter dengan nak. Ter ejaan bermula daripada huruf T. Dan nak, cikgu ambil nak juga, menjadikannya tak nak merujuk pada ternak. Pulut merujuk pada pungut, persamaan pada huruf PU dan UT di akhirnya. Pulut, pungut. Ada apa perkara yang dipungut? 2 perkara dipungut. Pungut hasil hutan dengan pungut hasil sungai. Jadi apa formula untuk maksud kerajaan agraria? Petani tak nak pulut. Petani menjalankan kegiatan ekonomi pertanian, tak nak penternakan. Pulut adalah pungut. Berapa perkara dipungut? 2 perkara. Pungut hasil hutan dengan pungut hasil sungai. Okey, ciri-ciri kerajaan agraria. Ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Yang kedua, lokasi atau tempat tinggal. Yang ketiga, kemahiran. Dan yang keempat, contoh kerajaan agraria. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kegiatan ekonomi dulu. Kegiatan ekonomi kerajaan agraria ada 4 kesemuanya. Sama dengan maksud tadi. Apa maksud kerajaan agraria? Petani tak nak pulut. Petani merujuk pada pertanian. Pertanian terbahagi pada 2. Pertanian utama dengan pertanian sampingan. Tengok, pertanian utama adalah menanam padi sawah di kawasan air yang mencukupi. Dan satu lagi padi huma di kawasan berbukit. Jadi pertanian utama tanam apa? Tanam padi. Padi terbahagi pada apa? 2. Padi sawah dengan padi huma. Padi sawah di mana? Di kawasan air yang mencukupi. Padi huma di mana? Di kawasan berbukit. Manakala pertanian sampingan pula seperti jagung, pisang, sayur-sayuran dan lain-lain. Petani tak nak. Yang kedua adalah tak nak merujuk pada ternak. Contohnya menternak lembu, kerbau, kambing dan lain-lain. Pulut merujuk pada pungut. Petani tak nak pulut. Pulut merujuk pada apa? Pungut. Berapa perkara dipungut? 2 perkara. Pungut hasil hutan dengan pungut hasil sungai. Tengok, pungut hasil hutan dahulu. Contohnya, damar, gaharu, cendana dan lain-lain. Selain itu juga mereka mengutip sarang burung untuk tujuan didagangkan. Betul ke dalam hutan ada sarang burung? Ya, dalam hutan berlambak sarang burung adalah hutan. Jadi mereka kutip sarang burung untuk buat apa? Untuk didagangkan. Dan yang terakhir adalah pungut hasil sungai. Contohnya ikan. Dan terdapat juga yang mengutip kulit kura-kura. Jadi semua sekali ada berapa kegiatan ekonomi? Ada 4 kegiatan ekonomi. Apa formulanya? Petani tak nak pulut. Petani adalah pertanian. Pertanian terbagi berapa? 2. Pertanian utama dengan sampingan. Utama tanam apa? Tanam padi. Padi terbagi berapa? 2. Padi sawah dengan padi huma. Sampingan, ada contoh dia tak? Tanaman sampingan ada jagung, pisang, sayur-sayuran dan lain-lain. Tak nak merujuk apa? Ternak. Pulut merujuk pada pungut. Berapa perkara dipungut? 2 perkara dipungut. Yang pertama pungut hasil hutan dan yang kedua pungut hasil sungai. Okey, ciri yang kedua. Lokasi atau tempat tinggal kerajaan agraria. Lokasi atau tempat tinggal ni cikgu punya tips nak bagi. Lokasi mereka berkaitan dengan pertanian utama. Apa pertanian utama tadi? Pertanian utama adalah menanam
padi. Ingat tak, padi terbahagi dalam apa? Terbahagi pada dua. Padi sawah dengan padi huma. Tengok, padi sawah mesti tinggal di kawasan yang mempunyai tanah yang subur. Kemudiannya berdekatan dengan sungai, iaitu lembah sungai, dan juga di kawasan pedalaman. Kalau tinggal di negeri Kedah, masuk di kawasan yang pedalaman sampai ke Baling ataupun Sik, kawasan tu masih ada lagi padi. Bermaksud padi ni boleh ditanam di kawasan pedalaman. Yang penting ada air. Jadi lokasi kawasan tempat tinggal padi sawah di beberapa tempat? Di 3 tempat. Yang pertama, tanah subur. Yang kedua, lembah sungai. Dan yang ketiga, kawasan pedalaman. Manakala padi huma pula mesti tinggal di mana? Di kawasan berbukit dengan lereng gunung berapi. Bila disebut padi huma juga dipanggil sebagai padi apa? Padi bukit. Bila padi bukit mesti tinggal di mana? Kawasan berbukit. Dan lebih tinggi pada bukit, kawasan lereng tanah gunung berapi. Lebih tinggi pada bukit adalah gunung berapi. Jadi semua ada berapa lokasi atau tempat tinggal? Ada 5 kesemuanya. Yang pertama, tanah subur. Yang kedua, lembah sungai. Yang ketiga, pedalaman. Itu untuk padi sawah. Yang keempat, kawasan berbukit. Dan yang kelima, lereng tanah gunung berapi. Itu untuk padi huma ataupun padi bukit. Okey, lihat ciri yang ketiga. Kemahiran. Kerajaan agraria mempunyai kemahiran untuk membuat sistem pengairan. Sistem pengairan juga dipanggil sebagai bare. Apa maksud bare? Pengairan. Kawasan padi memang sangat penting air. Jadi macam mana air nak pi ke sawah padi? Melalui sistem pengairan ataupun bare. Itu kemahiran utama mereka, iaitu membuat pengairan. Dan ciri yang terakhir adalah contoh kerajaan. Contoh kerajaan, yang pertama kerajaan Angkor, yang kedua kerajaan Funan, yang ketiga kerajaan Sukhothai, yang keempat kerajaan Dwarawati, yang kelima kerajaan Sungai Merah, yang keenam kerajaan Sungai Mekong, yang ketujuh kerajaan Taruma, dan yang ke-8 kerajaan Sailendra, iaitu di Jawa Tengah. Untuk contoh kerajaan ni, pelajar wajib ingat 2, iaitu kerajaan Angkor dengan Funan. Ingatlah berapa kerajaan wajib ingat? 2, Angkor dengan Funan. Dan yang terakhir kita lihat untuk faktor kemajuan kerajaan Angkor ataupun faktor kemajuan kerajaan agraria dalam bidang pertanian. Faktor yang pertama adalah kedudukannya berhampiran dengan Tasik Tonle Sap. Ingatlah kerajaan Angkor ni dekat dengan Tasik apa? Tasik Tonle Sap. Bila disebut Tasik, dalam Tasik mula-mula ada apa? Ya, bukan ada ikan. Mana boleh ada ikan tu? Dalam Tasik mula-mula kena ada air dulu. Kena ada air. Jadi yang pertama, mempunyai sumber air. Apa kegunaan air? Yang pertama untuk minuman. Dan yang kedua, mengairi pertanian. Jadi ada apa kegunaan air? Ada 2. Minuman dengan mengairi pertanian. Selepas ada air dalam Tasik, selepas ada air dalam Tasik, yang kedua dalam Tasik ada apa? Lepas ada air, ada ikan. Ikan ni kita boleh buat apa? Kita boleh makan. Jadi yang kedua, mempunyai sumber makanan, iaitu ikan air tawar. Bila makan ikan dapat apa? Mendapat protein. Dan selain ada air, ada ikan. Dan last sekali dalam Tasik ada apa? Mempunyai tanah yang subur. Tanah subur boleh buat apa? Boleh buat aktiviti pertanian. Cikgu ulang balik, no? Faktor kemajuan kerajaan Angkor ataupun kerajaan agraria dalam bidang pertanian. Kerana apa? Kerana yang pertama, berdekatan dengan Tasik Tonle Sap. Bila disebut Tasik, dalam Tasik mesti ada 3 perkara. Yang pertama, mula-mula sekali kena ada apa? Kena ada air. Ingatlah, dalam Tasik kena ada air dulu. Tak boleh ada ikan lagi. Kena ada air dulu. Kalau ada ikan dulu, matilah ikan tu. Yang penting kena ada apa dulu? Ada air. Ada berapa kegunaan air? 2. Minuman dengan mengairi tanaman. Selepas ada air, yang kedua ada apa dalam Tasik? Ada ikan. Apa guna ikan? Sumber makanan. Iaitu ikan air tawar mendapat protein. Dan yang ketiga, dalam Tasik ada apa? Ada tanah yang subur untuk aktiviti
pertanian. Jadi kesimpulan dia dalam tasik ada apa perkara? Ada 3 perkara. Mula-mula ada air, yang kedua ada ikan. Lepas air, ikan. Dan yang ketiga, tanah. Okey, faktor yang kedua adalah raja terlibat dalam pembinaan sistem pengairan. Contohnya Raja Indrawarman I membina sistem pengairan ataupun bare. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir, mempunyai iklim panas lembap sepanjang tahun. Sebab tu dia sesuai untuk aktiviti apa? Aktiviti pertanian. Jadi semua ada apa faktor? 3 faktor. Yang pertama berdekatan dengan tasik Tuan Lesap. Yang kedua, peranan raja. Dan yang ketiga, iklim panas dan lembat sepanjang tahun. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 3 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tengok warna merah tu adalah SPM sebenar, warna kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar dulu dalam warna merah. 2010 tak naik, 2011 tak naik, 2012 naik, 2013 naik, 2014 tak naik, 2015 naik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 tak naik, 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian untuk bab 3. Okey, tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan tak naik, 19 ulangan naik. 2020 mungkin juga akan naik. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah. Cikgu ulang balik dia punya trend. Tak naik, tak naik, 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 tak naik, naik, tak naik, 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 tak naik. 2020 berkemungkinan yang sangat besar akan naik untuk SPM yang sebenar-benarnya pada tahun 2020. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 3. Okey, seterusnya tengok analisis kekerapan tajuk yang kita pelajari tadi daripada SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Kerajaan agraria. Untuk SPM sebenarnya kerajaan agraria baru sekali je naik, iaitu tahun bila? 2015. Sekarang ni 2000 apa? 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk kerajaan agraria. Berkemungkinan yang sangat besar akan naik pada tahun 2020 ni tajuk kerajaan agraria. Manakala SPM ulangan adalah pada tahun 2017 ulangan. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Kita lihat satu persatu. Soalan A ditanya nyatakan lokasi kerajaan agraria. Ingat, bila disebut agraria mesti ingat apa? Pertanian. Pertanian utama dia tanam apa? Tanam padi. Padi terbahagi dah apa? Kepada 2. Padi sawah dengan padi huma. Jadi padi sawah tinggal di mana? Di kawasan tanah yang subur. Selain tanah subur, lembah sungai dan kawasan pedalaman. Padi huma pula tinggal di mana? Di kawasan berbukit dan di lereng gunung berapi. Di tepi lereng tanah gunung berapi. Okey, jadi soalan struktur ni di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman. Disebabkan ada nombor 1 Roman dengan 2 Roman di ruangan jawapan, jadi jawab terus, tak payah buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus kawasan pertanian yang subur ataupun kawasan tanah yang subur. 2 Roman lembah sungai. Ada lagi tak jawapan lain? Ada lagi, tambah 3 Roman apa? Kawasan pedalaman. Manakala padi huma pula, tambah 4 Roman di situ, kawasan berbukit, dan 5 Roman, kawasan lereng gunung berapi. Okey, soalan B. Jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Kegiatan, apa kena soalan? Kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Petani tak nak pulut. Jadi, di ruangan jawapan soalan struktur ni, ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya ambil balik soalan. Kegiatan ekonomi masyarakat agraria ialah pertanian yang terdiri daripada pertanian utama iaitu padi sawah dan padi huma serta pertanian sampingan seperti jagung, pisang dan sayur-sayuran. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Selain pertanian, petani tak nak tu apa? Penternakan. Kedua, menjalankan kegiatan ekonomi penternakan seperti lembu, kerbau dan kambing. Ada lagi tak? Ingat balik formula. Petani tak nak pulut. Pulut tu apa? Pungut. Ada apa perkara di pungut? 2. Pungut hasil hutan dengan pungut hasil sungai. Contoh hasil hutan apa dia? Damar,
gaharu, cendana. Manakala contoh hasil sungai, ikan. Okey, tengok soalan C. Pada pandangan anda, apakah kepentingan kegiatan pertanian kepada negara? Apakah anda soalan? Kepentingan kegiatan pertanian kepada negara. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya ambil balik soalan. Kepentingan kegiatan pertanian kepada negara ialah sebagai bekalan makanan. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, peluang pekerjaan. Titik. Lepas kedua. Ketiga, koma, meningkatkan taraf hidup. Titik. Lepas ketiga, keempat, menambah pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. Selain keempat, ada lagi tak jawapan yang lain? Kelima, meningkatkan ekonomi negara. Ada lagi tak? Keenam, menghindari kebuluran dalam negara. Sebab apa? Sebab pertanian ni adalah sumber makanan. Okey. Seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Soalan esei markahnya 488. Kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Apakah yang anda faham tentang kerajaan agraria? 4 markah. Apakah anda soalan? Faham, iaitu maksud kerajaan agraria. Maksud kerajaan agraria ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Petani tak nak pulut. Jadi seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Pembukanya ambil balik soalan. Kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi. Petani itu apa? Pertanian. Berasaskan pertanian seperti menanam padi sawah dan padi huma. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, menjalankan penternakan seperti lembu, kerbau dan kambing. Lepas kedua, ketiga, memungut hasil hutan seperti dama, gaharu dan cendana. Lepas ketiga, keempat, satu lagi memungut hasil sungai seperti ikan. Okey, soalan B. Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Angkum. Ada apa faktor tadi kita belajar? Ada 3 faktor. Yang pertama, berdekatan tasik tong lesap. Yang kedua, peranan raja. Dan yang ketiga, iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, soalan esei wajib ada pembuka. Jadi pembukanya, faktor perkembangan kerajaan Angkum ialah kedudukannya berhampiran tasik tong lesap yang mempunyai sumber air untuk minuman dan mengairi pertanian. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi faktor kedua, tasik tong lesap mempunyai sumber makanan ikan air tawar dan mendapat protein. Lepas faktor kedua, faktor ketiga, mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Lepas faktor ketiga, faktor keempat, raja terlibat dalam pembinaan sistem pengairan. Contohnya Raja Indravarman I membina sistem pengairan atau bare. Lepas faktor keempat, faktor kelima, mempunyai iklim panas lembap sepanjang tahun. Okey, last sekali soalan C. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan kerajaan agraria kepada tamadun awal di Asia Tenggara? Apakah anda soalan? Sumbangan kerajaan agraria kepada tamadun awal di Asia Tenggara. Sumbangan agraria. Okey, jadi soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Pembuka ada di mana? Ada dekat soalan. Jadi pembukanya, sumbangan kerajaan agraria kepada tamadun awal Asia Tenggara ialah membekalkan hasil pertanian kerana kerajaan agraria menjalankan kegiatan tanaman padi sebagai tanaman utama. Jadi huraiannya, hal ini dapat membekalkan makanan seperti padi sawah dan padi huma. Okey, jadi penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Sumbangan kedua ialah membekalkan bahan mentah. Huraiannya, hal ini kerana kerajaan agraria menjalankan kegiatan memungut hasil hutan dan hasil sungai. Contohnya, kayu, gajah dan ikan. Lepas sumbangan kedua, sumbangan ketiga ialah membekalkan binatang sebagai kenderaan. Contohnya gajah. Lepas sumbangan ketiga, sumbangan keempat ialah membekalkan bahan kayu demi tujuan untuk membuat kapal. Kepada siapa ni? Kepada kerajaan maritim. Lepas sumbangan keempat, sumbangan kelima ialah membekalkan tenaga mahir seperti tukang kayu dan tukang batu untuk memudahkan membuat pembinaan. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.